ucapkan selamat datang ke Bengkel Kerja Pembentangan Kajian Tindakan Guru PPD Tintah Selatan, iaitu kolaborasi Universiti Tunku Abdul Rahman, UTAR dan Universiti Teknologi Mara UiTM bersama dengan PPD Tintah Selatan. Okey, seterusnya sebelum memulakan majlis pada hari ini akan dibentangkan senarai panel dan peserta yang akan membentang pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, panel penilaian hari ini terdiri daripada Dr. Nurul Afidah bin Muhammad Yusuf, Wan Rizal Niani binti Abdul Razak, masing-masing bertugas di Universiti Tunku Abdul Rahman, UTAR. Bersama kita hari ini juga ialah panel penilai PPD Tintah Selatan, iaitu Puan Sarimah binti Mabek, SIS C+ Bahasa, Encik Ismail bin Ibrahim, SIC+, Encik Jalisa bin Mokhtar, SIC+, Sains Sosial. Senarai pembentang pada hari ini iaitu terdiri dari sekolah-sekolah terpilih sahaja, ya tuan-tuan. Pertamanya, SMK Dato' Bendahara CM Yusof Tanjung Kelang, terdiri daripada Puan Nurul Azlili bin Yusuf dan Puan Nora Narlina binti Zainal Abidin sebagai pembentang. Sekolah kedua, SJK Simani Gopeng dengan pembentangnya iaitu Puan On Wairu. Seterusnya, pembentang serentak iaitu dari sekolah SMK Sri Teja Gopeng. Pembentangnya ialah Puan Paramita binti Heri Ranto. Dan sekolah terakhir iaitu dari sekolah SJKC Kampung Timah Tanjung Kuala. Sekolah SK Kampung Timah Tanjung Kuala terdiri dari 4 orang guru, iaitu Puan Lam Choi Ping, Encik Kong Wei Ping, Puan Tan Kuo Teng dan Encik Cho Wang Sang sebagai pembentang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini penjaga masa kita yang didikasi ialah Cik Lili Mazrin bin Adnan binti Azhar. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita memulakan acara pada petang ini, izinkan saya memaklumkan tentang masa pembentangan. Setiap pembentangan diberi masa 30 minit. Masa 30 minit termasuklah masa pembentangan, ulasan panel dan sesi dialog atau soal jawab. Ya. Okey, oleh itu, loceng pertama akan dibunyikan menandakan masa pertama 20 minit. Ya, loceng pertama menandakan masa 20 minit. Dan loceng terakhir, loceng yang kedua akan berbunyi 5 minit sebelum masa berakhir. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Untuk tidak melengahkan masa lagi, mari mempersilakan pembentang pertama dari SMK Dato' Bendahara CM Yusof Tanjung Kuala, Puan Nur Anurlina binti Zainal Abidin. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Suhaimi bin Muhammad Ali, Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak. Yang bersama Dr. Mio Hamdan bin Haji Ghazali, Pegawai Pendidikan Daerah Kintah Selatan. Yang bersama Profesor Madya Dr. Aw Yong Huini, Dekan Fakulti of Business and Finance, UTAR. Yang bersama Profesor Madya Dr. Nadiah binti Abdul Hamid, Pensyarah Fakulti Perakaunan UiTM Shah Alam, barisan panel pembimbing dan penilai, pensyarah-pensyarah UTAR, pegawai-pegawai, pengetua-pengetua dan guru besar, pembentang-pembentang dan peserta-peserta bengkel, seterusnya urustia serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Baik, saya Puan Nura Nolina binti Zainal Abidin bersama sahabat saya Puan Nurul Hazlili binti Yusof. Kami dari SMK Dato' Bendahara CM Yusof. Kami menjalankan satu kajian tindakan yang dinamakan Kaedah Kotak Biru Merah. Pertama sekali saya inginlah memaklumkan bahawa kami memilih tajuk ataupun tajuk ini dari matematik untuk operasi penambahan dan penolakan nombor positif dan nombor negatif. Jadi pertama sekali kenapa kami menggunakan konsep kotak biru dan merah. Pertamanya ialah biru dan merah tu adalah kita katakan warna asas dalam kehidupan. Jadi kami mewakilkan warna biru sebagai yang perwakilan meletakkan nombor-nombor positif, sementara warna merah untuk nombor-nombor negatif. Itulah secara sinonimnya kenapa kami menggunakan warna
Jadi menarik minat selain daripada untuk pemahaman murid, jadi menarik minat mereka juga agar komponen warna tu memang kita dah ada dalam kehidupan. Jadi kita gunakan warna biru adalah warna yang asas. Kebanyakan warna yang kita lihat di muka bumi ialah berasaskan warna biru. Jadi warna laut dan sebagainya. Sementara warna merah tu warna seakan tanda perlukan perhatian. Jadi nampak kat sini kepentingannya nombor negatif. Kaedah ini dicipta bagi membantu murid yang kurang menguasai asas matematik. Kemahiran operasi penambahan dan penolakan integer, nombor positif dan negatif adalah sangat penting untuk dikuasai sejak dari awal. Tapi kita mendapati mungkin disebabkan PKP murid-murid yang banyak ketinggalan pada peringkat sekolah rendah apabila mereka memasuki tingkatan 1 masih kurang menguasai penambahan. Operasi inilah penambahan dan penolakan nombor integer positif dan negatif. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, masalah ini amat ketara dalam kalangan murid tingkatan 1, kebanyakan kelas. Walaupun kelas yang kita katakan pelajar yang cemerlang mendapatkan maksud peringkat PBD, mereka mendapat keputusan yang cemerlang tetapi masih melakukan kesilapan. Jadi apabila mereka melakukan kesilapan dalam menyelesaikan masalah matematik, mereka akan hilang atau kurang percaya diri dan cenderung berputus asa. Maka minat mereka dalam pelajaran matematik semakin berkurang kesan daripada itu. Jadi antara lain yang kami laksanakan ini untuk secara tidak langsung untuk menarik minat murid-murid kembali berminat belajar matematik. Penguasaan yang lemah akan mengakibatkan kesukaran mereka menguasai tajuk-tajuk seterusnya seperti berkaitan algebra, persamaan linear, nombor indeks dan tajuk-tajuk yang lain. Kaedah ini insyaAllah akan membantu mengurangkan kesilapan kecil yang mampu memberikan kesan yang besar. Bermakna apabila peringkat awal pada tingkatan 1 mereka telah menguasai tajuk asas ini, mereka tidak akan menghadapi masalah apabila menjawab soalan peperiksaan SPM nanti. Semasa kami melaksanakan kajian ini, kami telah merujuk satu pengkaji yang lalu pada tahun 2012 telah menggunakan kaedah rumah positif dan negatif dalam kemahiran menambah dan menolak integer dalam kalangan pelajar tingkatan 1 di SMK Zainab 2 Kota Baru Kelantan. Pautan untuk kajian telah kami paparkan di sana. Tuan-tuan puan boleh rujuk kemudian. Okey, untuk kajian kami ini kami telah melaksananya pada tahun 2022 dan pada bulan Mei kami melakukan perancangan lah apa yang kita nak buat, sebab apabila dah start mengajar murid bermula bulan 3, bulan Mac dan April, kita dapat come up with dengan keadaan mana memang murid kami yang kami ajar lemah dalam bahagian ini, topik utama ni, integer, nombor bulat ni. Mereka memang menghadapi masalah. Seterusnya, kami melaksanakan penggubalan modul pada bulan April dan melaksanakan pengujian pada bulan Julai. Pada bulan Ogos kami tak buat apa-apa lah sebab masa tu peperiksaan pertengahan tahun dan percubaan sebagainya. Kemudian seterusnya melaksanakan pengumpulan data pada September dan Oktober dan membuat pelaporan pada bulan Disember yang lalu. Untuk melaksanakan kaedah ini, sebelum pelaksanaannya, kita perlu memastikan dahulu murid telah menguasai peraturan penambahan dan penolakan nombor bulat seperti berikut. Yang asaslah apabila nombor positif ditambah nombor positif, keputusannya adalah negatif. Sebagaimana contoh, saya rasa cikgu-cikgu semua sedia maklum tentang peraturan penambahan dan penolakan nombor bulat. Asas inilah pada peringkat sekolah rendah pun, sekolah rendah belum lagi, peringkat awal ni dah belajar semua ni, cikgu-cikgu dah biasanya dah sedia maklum.
Jadi kalau tetapi kiranya pelajar lemah pada bahagian ini, peraturan tu pun mereka masih tak menguasai, jadi kaedah ini kita tak boleh gunakan. Jadi pertama sekali, guru perlu pastikanlah murid-murid kita telah menguasai kaedah ini. Selanjutnya, kebiasaannya masa kita mengajar di kelas, kaedah konvensional yang kita akan gunakan ialah menggunakan garis nombor. Jadi kita akan minta pelajar membuat garis nombor dan sekiranya penambahan nombor positif, dia akan melakukan pergerakan ke kanan. Sementara penambahan nombor negatif, garis nombor tu kita akan menggerakkannya ke kiri. Bagaimana contoh berikutlah. Contoh yang ditunjukkan, tanda positif memerlukan pergerakan anak panah ke kanan, tanda negatif memerlukan pergerakan anak panah ke kiri. Tetapi ada timbul juga masalah apabila murid membuat sendiri, soalan tu tidak memberi garis nombor. Murid sendiri yang tulis. Jadi bila mereka tulis, kadang-kadang nombor kedudukan nombor positif tu tidak betul. Pelajar akan tulis ikut susunan 1, 2, 3, 4, 5 dan nombor negatif pun sama. Dia orang akan tulis negatif 1 berada di hujung. Negatif 2, negatif 3 dan menghampiri kosong ialah negatif yang lebih besar. Maksudnya kedudukan tu dah berubah. Dah terbalik. Itu pun pelajar hadapi masalah juga. Antara lain, apabila kita menggunakan kaedah konvensional ni, bila melibatkan angka yang besar, nombor yang bernilai puluh dan ratus, dia akan menjadi masalah lah kepada mereka. Macam mana nak menggerakkan sebanyak 100 kali pada garis nombor? Kan? Kalau takat 10, bolehlah kita gerak 10 kali. Kalau lebih dari 10 katalah 200 tolak 100. Takkan kita nak buat garis nombor panjang sampai 100. Jadi tu kaedah ni tidaklah sesuai apabila berlaku soalan yang memerlukan nombor yang lebih besar lah. Menyelesaikan masalah nombor yang lebih besar. Baik, kerana itu kami telah menggunakan kaedah garis nombor, kaedah kotak biru merah ni kita perkenalkan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dan penolakan integer. Edaran tadi. Saya ada sediakan edaran untuk semua. Cikgu boleh ambil satu. Rakan saya akan edarkan. Kita ada 4 langkah mudah saja. Ini contoh soalan 15 tolak 32. Cikgu boleh ambil kertas edaran. Contoh soalan tak sama dengan di sana yang saya tunjukkan di depan. 15 tolak 32 tambah 9 tolak 2. Jadi langkah yang pertama, kita menyenaraikan nombor dalam kotak masing-masing. Maknanya di sini nombor positif kita akan letakkan di kotak kanan yang berwarna biru. Nombor negatif kita akan letakkan di kotak kiri yang berwarna merah. Jadi nombor 15 ialah positif. Kita letak di sebelah kanan. Seterusnya, nombor 32 negatif. Letak di sebelah kiri, kotak merah. Dan 9 positif, 2 negatif. Langkah kedua, kita menambah nombor dalam kotak masing-masing. Di bahagian kotak biru, 15 tambah 9, 24. Di bahagian kotak merah, 32 tambah 2, 34. Langkah ketiga, nombor yang lebih besar tolak nombor yang lebih kecil. Jadi pengiraan itu akan dilakukan di kotak nombor yang lebih besar. Jadi 34 tolak 24. Jawapan 10. Tapi 10 ni positif ke negatif? Jawapan akhir, lihat kedudukan nombor di kotak. Jadi dia berada di kotak merah. Kotak merah, nilai negatif. Jawapannya negatif 10. Itulah, saya ada bagi contoh. Cikgu boleh lihat nantilah contoh yang diberikan. Baik, semasa kami menjalankan kajian ini, kami telah permulaannya sebelum kami apply konsep kaedah kotak merah, biru merah ini, kami melakukan ujian ringkas dahulu. Ujian ringkas ni bermakna kita nak uji dahulu pengetahuan murid.
apa yang mereka faham atau tidak selama yang telah belajar ataupun pengetahuan sedia ada mereka semasa mereka belajar di sekolah rendah. Jadi pada peringkat awal, inilah keputusan yang kami dapat pada 2 kelas yang kami buat kaji ini. Markah yang mereka perolehi daripada 15 soalan. Bermakna markah tu ialah bilangan yang betul, soalan yang betul. Jadi soalan yang betul daripada 3 daripada 15 ataupun 10 daripada 15 mereka jawab betul. Kemudian selepas kita dah uji dahulu pengetahuan sedia ada mereka, selepas itu baru kami ajar menggunakan kaedah kotak biru merah. Jadi selepas kita ajar dalam 2 minggu, seminggu 2 minggu tu kami ajar gunakan kaedah ini. Jadi kita beri pula ujian sekali lagi. Ujian post pada 15 ikut kelas lah, ikut tarikh yang diberi, dan ada 2 kali ujiannya pada akhir tu, dan kita dapati ada perubahan lah. Itulah keputusan yang mereka perolehi daripada 15 soalan. Ini salah satu analisis item yang kami lakukan. Modul yang kami buat ada beberapa, tapi yang ini adalah salah satu yang kami ambil daripada 15 soalan. Daripada ujian awal, ujian pra dan post, kita tengok ada daripada jumlah 52 orang murid. Okey, ujian awal tu contohlah soalan nombor 1, pada ujian awal hanya 45 orang menjawab betul. Ujian pra 46, peningkatan seorang. Ujian post 48. Ada sedikit peningkatan. Begitu juga sehingga soalan yang selanjutnya lah. Okey, analisis perbezaan markah murid apabila kita menggunakan 2 kaedah ini didapati pada graf itu kaedah konvensional, markah yang dikategorikan mengikut skala markah skala 0 hingga 1 markah rendah, skala 6 hingga 7 markah sederhana, skala 1 hingga 15 maksudnya di sini bilangan soalan yang mereka jawab betul lah, markah dikategorikan sebagai markah yang tinggi. Daripada kajian yang kami lakukan ini didapati berlaku perubahan atau lonjakan jumlah murid yang memberi jawapan betul. Yang keduanya berlaku peningkatan pencapaian murid pada tahap sederhana dengan penurunan jumlah murid yang mendapat markah rendah. Jadi tak ada lagi murid yang dapat markah kurang daripada 5. Markah mereka 6 dan ke atas. Yang ketiga, kita dapat simpulkan sini bahawa lebih ramai murid mula menguasai topik penambahan dan penolakan integer dengan menggunakan kaedah kotak biru merah. Namun, peningkatan pencapaian murid pada tahap tinggi iaitu dapat betul melebihi 7 ke atas masih kecil. Ini bermakna murid-murid belum sepenuhnya menguasai kaedah ini dan memerlukan lebih banyak latihan lagi. Jadi daripada kajian kami ini dapat disimpulkan bahawa kaedah ini berkesan untuk membantu murid menguasai tajuk penambahan dan penolakan nombor integer. Kaedah ini juga harus dikembangkan kepada semua murid tingkatan 1 yang lain sebagai suatu kaedah penyelesaian alternatif dalam topik penambahan dan penolakan integer. Hal ini bertujuan memenuhi hala 7 dasar pendidikan negara yang mana murid mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi. Untuk kajian selanjutnya, kaedah kotak biru merah ini kami akan teruskan dan mungkin akan diperluaskan lagi kepada penggunaan penambahan atau penolakan pecahan dan perpuluhan. Kaedah ini pada asalnya untuk nombor bulat, tapi kita boleh olah pada pecahan dan perpuluhan. Selain itu, kami juga mendapati apabila murid-murid ini mungkin tingkatan 1 kita ajar, kita tak boleh terlalu serius. Mereka perlukan games, permainan. Jadi kalau kita olah bentuk pengajaran kita walaupun menggunakan kaedah kotak biru merah tapi dengan sedikit permainan, mereka lebih menarik. Itulah penambahbaikan kepada kaedah yang kami lakukan inilah
mungkin menambah baik kaedah ini menggunakan mungkin kita boleh gunakan berbola, bola pingpong ke sebagainya, ataupun kita boleh create satu permainan yang menyeronokkan. Tetapi lepas itu gunakan kaedah ini untuk menyelesaikan soalan. Kajian ini merupakan satu usaha bagi memberi nilai tambah kepada kemahiran mengajar guru-guru agar dapat dimanfaatkan secara bersama. Sebelum sebagai penutupnya, saya memetik kata-kata Dun R dan Red T pada 1994. Pengajaran berkesan bermaksud seorang pengajar atau guru yang harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai sesuatu ilmu pengetahuan serta mempunyai kemahiran atau teknik profesional yang tinggi. Sebenarnya kaedah kotak biru merah ni saya telah menggunakannya semasa saya menjalani program Duta Guru Petronas Kohort 2 pada tahun lalu. Jadi projek ini terpilih antara 70 projek terbaik untuk dibentangkan di Simposium Kebangsaan Program Duta Guru pada tahun lepas. Jadi alhamdulillah saya kini telah dinobatkan sebagai seorang Duta Guru Petronas. Terima kasih. Ada sebarang pertanyaan dari rakan-rakan? Tuan-tuan dan puan-puan, majlis merakamkan ucapan terima kasih atas pembentangan sebagai habis. Okey, sebenarnya kita akan pergi kepada ulasan Ken dan utama. Kemudian kita akan pergi pada sesi soal jawab. Silakan Fena penilai untuk memberikan ulasan terlebih dahulu. Boleh dengar. Okey. Terima kasih ya pembentang penurunan Nurina. Ya, sebenarnya adalah antara dua kelas yang saya sendiri. Jadi dari segi konten dan konteksnya saya tak pun juga di dalam Google lah berbanding apa yang jadi sebelum saya go into this paper alone, secara amnya bila kita bincangkan tentang kajian tindakan ni, saya fikir ada dua bahagian. Pertama dari segi pelaksanaan dia sendiri, implementation, practicality, apa yang tuan-tuan buat di sekolah, dan bahagian kedua dia lebih kepada kenapa kami disiplinan kepada pendidikan. Jadi dari segi practicality tu saya tak ada nak komen banyak sangat sebab cikgu-cikgu lagi arif apa situasi yang cikgu akan hadapi, macam mana apa cara terbaik untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Saya tak pastilah sama ada penilaian yang kami dah bagi tu dah disampaikan ke pihak cikgu-cikgu ataupun tak ada. Tak ada. Jadi pihak PPD adakah kelas review tu akan diberikan nanti? Okey, ni mana apa yang kita tulis tu okey. Okey. Tapi saya harap sebab kita ada certain aspek kita review agak detail jadi mungkin saya akan share beberapa benda yang lebih up secara detailnya yang mungkin saya mungkin minor akan boleh dirujuk pada kelas penilaian ya. Secara amnya kita go by parts, title and abstract memang tak ada masalah. Saya rasa memang abstract adalah baik dan jelas, tapi ada sedikit perkara yang perlu diberi perhatian dalam bahagian pendahuluan. Mungkin ada juga beberapa typo errors ya. Saya tak pasti UTM atau UTM sebab ada certain part cakap UTM, certain part cakap UTM. Jadi kalau tengok yang tadi tu UTM ke UTM, jadi mungkin boleh lihat baliklah dari bahagian tu. Satu lagi saya nak share, bila masa pembentangan saya cadangkan antara benda yang penting untuk dibentangkan adalah objektif kajian yang mana saya lihat tidak dibentangkan semasa sesi tadi. Sebab objektif kajian itu basically jadi fokus ya. Tidak paper sebab dalam structure objektif tersebut. Jadi itu sangat penting untuk present masa sesi. Ya. Dari segi line up itu
juga ada sedikit perkara yang boleh diperbaiki untuk bahagian objektif kajian. Saya nak tunjuk sekarang pun sebab tak ada dekat slide But basically untuk objektif kajian tu, kena tekankan bahawa objektifnya adalah untuk menguji penggunaan kaedah kotak biru merah. Jadi konteks penggunaan kotak biru merah tu tak dinyatakan dalam objektif kajian. Jadi itu mungkin boleh ditambah kaedah balik. Untuk surutan literature, betul macam yang ada ni saya tengok dalam kertas artikel tersebut, format spasinya kurang tepat. Dia kurang kepada publisher sama ada nak guna Harvard style atau APA. Tapi generalnya memang ada sedikit yang tidak tepat lah dari segi format spasi. Contohnya pautan itu, yang gram-gram itu tidak sepatutnya diletakkan dalam teks, tapi diletakkan di bahagian references, rujukan. Itu contoh ya. Itu antara yang saya boleh highlight di sini lah, yang secara yang lebih detail tu mungkin boleh refer pada kertas penilaian. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya just boleh. Okey, pengguna kaedah lingkungan dalam kotak lingkungan. Masa student mengambil ujian, adakah mereka dibekalkan dengan apa yang buat kaedah kali ini ataupun mereka kena buat sendiri dalam sekolah? Jadi, boleh mungkin kita buat again and cerita. Okay, sebab ini sebagai foundation lah. Sebab saya image bila dia masuk ke ujian yang besar, ujian yang sebentar, physical kita nak boleh bawa apa-apa pengalaman saya tadi estimate tahun saya dan sekarang masih sama. Adakah kau rasa mereka akan hilang bergantungan kepada kemampuan punya kotak biru merah? Tapi selepas itu adakah mereka akan leader macam zaman saya dulu menggunakan akal fikiran saja untuk belajar. Sebab saya panggil asasnya ialah sebenarnya memahami konsep pertama yang mereka belajar. Jadi bila kita orang belajar itu mereka sebenarnya jadi kebergantungan saya takut kebergantungan itu terlalu kuat. Kalau mereka tak tahu apa pun mereka sendiri buatlah. Macam saya buat ujian tu, ajar tu dicontoh macam ni apa dia just tak sibuk negatif positif. Lepas tu dia main video post dia dapat jawapan. Mungkin lepas ni buat hadis follow up sikit mereka meningkat naik ke dalam matematik dan yang berikutnya juga sepatutnya nanti jadi kita menarik nasihat. Saya just membayangkan Terima kasih pantatnya kami alih kepada Puan Nurul Azili dan Puan Nurulina dan seterusnya dan saya nak tekankan saya jangan bergeleng apa itu ini adalah action classroom action research berarti bila dalam paper mungkin tak saya percaya tapi bila kita membentang saja supaya kita nampak dengan jelas apa sebenarnya yang dibentangkan cuba buat dalam bentuk circle ni. Contohnya bila saudara cakap tentang isu tadi saya tak nampak dekat isu ni sepertinya isu amongst apa tu form 1 student ataupun particular class. Sebab bila kita nak buat action research kita cuba fokus ataupun zoom terus pada kelas yang kita nampak isu. Unless kalau puan mengajar banyak kelas dekat satu atau satu dua kelas, maybe your kelas itu kelas yang lain setelah dalam ada perbincangan dalam panitia kita pernah menampakkan bahawa kampung tolak itu dia ni lah apa isu yang paling utama, yang paling dominan yang kita nak selesaikan di sekolah apa di UCM ini ya.
Jadi itu kita tengok balik dan yang lain-lain tu kalau presentation tu kalau nampak dalam circle tu lagi cantik. Saya lebih suka kita membuat PowerPoint yang jelas dalam circle apa dia punya isu. Dan kalau you nak tunjuk maybe apa tu hyperlink. I don't know. Sebenarnya ada hyperlink lagi kan dalam PowerPoint. Kalau ada mungkin kemudian bila kita cakap tentang saya tak pasti adakah sebab dia kurang kata kalau lah student ini tidak ada kemahiran penguasaan ini dia tak boleh nak guna. Jadi sebenarnya kita nak tengok sekarang bila kita buat action research tu kita nak menyelesaikan masalah. Jadi suka tak suka dia kuasai tak kuasai macam mana kita nak buka dia tak kuasai memang dia kena kuasai dengan kaedah apa tu kotak merah betul-betul ini boleh ke tak boleh. Dan satu lagi yang kita kena tengok juga tentang dari segi pre-test, post-test tadi saya nampak jelas cuma saya tak nampak sini dia punya time frame. Berapa lama initial research untuk konsepnya dia ambil sebenarnya ada ditunjukkan tak secara keseluruhan. Tapi saya tak nampak adakah dia bisa sampai 1 tahun ataupun 5 bulan. Sebab tadi ada gangguan pembesaan. Mungkin bila sekolah buka semula bulan 3 nanti dah boleh mula untuk tengok the next circle bagaimana murid-murid daripada sekolah rendah itu boleh tetap berjaya ataupun berjaya dengan sistem ini. Dan satu lagi dari segi bila kita membuat kesimpulan kesimpulan kita kena bercakap tentang fakta yang tepat, numbers sebab numbers sangat penting. Contohnya ada di sini tapi cuma transfer kan. Contohnya berlaku perubahan dalam jumlah murid yang memberi jawapan yang betul berapa peratus. Actually the first week berapa sampel kita tadi kan? Bila berlaku peningkatan pencapaian murid pada tahap sederhana dengan penurunan jumlah murid yang dapat makan rendah ini kita tak tahu berapa bilangan dia. Sebab ini very general, mungkin ada dalam paper tu ada cuma bila berdasarkan ini tidak ditunjukkan. Dapat disimpulkan bahawa lebih ramai murid mula menguasai topik tambahan kerja dengan guideline ini. Betul tak? Kita buat list apa tu statement, dia dapat disimpulkan tu agak betul ayat yang melampau. Itu kita katakan mungkin telah ada data bagi data peratus bilangan yang telah dari kemudian hasil namun kita jangan bila ada refleksi kerja jangan mulakan namunnya dia kata memang murid pada tahap tinggi atau tugas yang kecil berapa peratus mengapa dia kecil adakah perlu mengubah suaian tentang dan satu yang memang yang saya terfikir tadi katalah dalam kelas dia guna kotak biru ni tapi bila comes to dia punya real life, bila perperiksaan, bila keadaan yang boleh tak dia dalam ataupun dalam fikirannya dia dah nampak kotak itu pun atau macam mana kuala punya kajian seterusnya untuk memastikan tanpa kotak ni dia dah boleh bergerak dengan sini untuk memastikan tambah. Terima kasih. Terima kasih di atas ulasannya paling daripada yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Suhaimi yang mengalami perkenalan kita dan Tuan Zaini yang berharapkan ulasan sebentar tadi dapat meningkatkan kajian yang dikembangkan. Selesai dipersilakan dan orang ini pembentang dari SBKC Maning Gopeng. Salam sejahtera kepada yang bahagia Datuk Dr. Muhammad Suhaimi, Ketua PPT Kintas Selatan Dr. Mio Hamdan, pegawai panel, pegawai PPT, guru besar, guru-guru sekalian. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah Jari dan kertas warna untuk mengukurkan penguasaan standard pembelajaran penampahan secara kumpulan semula dalam kalangan murid tahun 2 bagi nombor lingkungan 1000. Semasa pengkaji mengajar operasi penampahan dalam mata pelajaran matematik, kebanyakan murid-murid dapat mengira dengan betul. Tetapi apabila pengkaji mengajar operasi penampahan kumpul semula, murid-murid akan meragu dan selalu buat kesilapan dalam latihan. Pengkaji berasa tidak memuaskan keputusan macam ini. Jika keadaan ini dibiarkan berlarutan, pembelajaran matematik bagi murid-murid yang berkenaan akan terjejas. Kerana operasi penampahan merupakan satu operasi yang perlu dikuasai sebelum murid-murid beralih pada pembelajaran operasi lain seperti operasi penolakan, operasi pentadapan dan operasi pembahagian. Operasi penambahan boleh diibaratkan sebagai penguasaan asas dalam pembelajaran matematik. Justeru,
Pengkaji berkeputusan untuk mengkaji beberapa orang murid yang gagal itu dengan harapan dapat membantu mereka mengukurkan tahap penguasaan mereka dalam operasi penambahan. Objektif umum adalah kajian ini bertujuan untuk mengukurkan tahap penguasaan operasi penambahan mata pelajaran matematik dalam kalangan murid-murid tahun 2A. Objektif khusus menambah baik penguasaan operasi penambahan secara kumpul semula dalam nombor lingkungan 1000 melalui kaedah yang diperkenalkan dalam kalangan murid-murid tahun 2 dan mengkaji bagaimana kaedah pembelajaran dengan menggunakan carta penambahan secara kumpul semula, jari dan kertas warna sebagai alat bantu mengajar dalam operasi penambahan secara kumpul semula di tempat bulu dan dalam nombor lingkungan 1000. Kajian ini menggunakan satu gelong kajian tindakan dengan 2 aktiviti pengajaran dan pembelajaran, iaitu pengajaran dan pembelajaran kaedah carta penambahan kumpul semula, kaedah jari dan kertas warna dalam operasi penambahan. Kajian ini bertujuan mengkaji keberkesanan kaedah carta penambahan kumpul semula, kaedah jari dan kertas warna terhadap masalah penguasaan operasi penambahan kumpul semula di kalangan murid-murid tahun 2A. Ujian pra, ujian pasca sebelum dan selepas intervensi, catatan dan pemerhatian digunakan untuk mengumpul maklumat bagi setiap aktiviti yang dijalankan dalam kajian tindakan ini. Okey. Ini yang pertama, kami membuat itu refleksi. Selepas buat itu refleksi, merancang dan bertindak dengan kaedah carta penambahan secara kumpul semula, kaedah jari dan kertas warna. Selepas itu memerhati tentang itu pencapaian murid. Reka bentuk kajian tindakan ini dilaksanakan adalah berdasarkan modul Kemis dan Mat Target 1988 terdapat 4 langkah, iaitu yang setelah saya sebut tadi. Langkah 1 membuat refleksi, langkah kedua merancang, langkah 3 bertindak dan langkah 4 memerhati. Setelah menjalankan ujian pra pada awal bulan Julai 2022, pengkaji mendapati bahawa terdapat seramai 6 orang murid tidak dapat menguasai operasi penambahan secara kumpul semula dengan betul dan tepat. Mereka masih keliru sama ada kumpul semula di tempat sah atau tempat puluh atau tempat ratus. Pengkaji berasa agak risau kerana operasi penambahan merupakan salah satu operasi yang asas dalam pembelajaran matematik. Jika penguasaan standard pembelajaran operasi penambahan ini tidak dapat digugurkan pada awalnya, murid-murid ini juga tidak dapat menguasai standard pembelajaran operasi penolakan, pentarapan dan pembahagian pada masa yang akan datang. Setelah itu, pengkaji telah menjalankan satu intervensi untuk mengukurkan tahap penguasaan operasi penambahan secara kumpul semula dalam kalangan 6 orang murid ini. Okey. Intervensi 1 dengan carta penambahan secara kumpul semula. Pada permulaannya, pengkaji mengedarkan carta penambahan secara kumpul semula kepada 6 orang murid ini. Murid-murid menghafalnya setiap hari, iaitu sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran matematik dimulakan. Pada masa yang sama, kaedah intervensi ini juga diberi bimbingan oleh rakan sebaya. Selepas seminggu, pengkaji mengedarkan lembaran kerja 1 penambahan kumpul semula kepada 6 orang murid ini dan didapati intervensi ini gagal. Kebanyakan mereka tidak membuat kumpul semula di tempat puluh walaupun mereka sudah hafal carta penambahan secara kumpul semula yang pengkaji edarkan sebelum ini. Pengkaji berasa agak kecewa selepas membaca jawapan mereka. Jadi pengkaji berpendapat teknik menghafal carta penambahan kumpul semula kurang berkesan. Ini adalah kelemahan penggunaan carta penambahan secara kumpul semula. Jadi pengkaji telah merenung untuk berfikir intervensi yang lebih sesuai untuk 6 orang murid ini, terutama mereka yang masih salah banyak jawapan dalam lembaran kerja. Ini adalah carta penambahan secara kumpul semula yang saya telah edarkan kepada murid-murid. Intervensi kedua yang pengkaji guna adalah pengbilang. Dalam pengiraan penambahan kumpul semula, pengkaji mendapati ada murid menambah dengan cara melukis strok.
Untuk mengelakkan mereka berbuat demikian, pengkaji telah mengajar murid-murid tersebut menambah menggunakan pembilang. Di samping itu, pengkaji juga menerangkan cara menulis nombor di tempat sah dan buluh apabila hasil tambah yang melebihi 10. Ini adalah contoh pembilang dan cara menulis nombor di tempat sah dan buluh apabila hasil tambah yang melebihi 10. 7 tambah 4 dia sudah menjadi 11, telah melebihi 10. Akan tulis masuk itu nombor 10 di tempat buluh. Melebihi 10. Kaedah pembilang ini dapat memberi gambaran yang konkret kepada murid-murid semasa mereka mengira dalam operasi penambahan kumpu semula. Tetapi kelemahan kaedah pembilang ini adalah ketidak cukup pembilang bagi murid-murid untuk mengira sekiranya operasi penambahan kumpu semula itu melipatkan nombor yang agak besar. Di samping itu, murid-murid akan keliru tentang cara menulis nombor sama ada kumpu semula di tempat sah atau buluh dalam bentuk tulis. Jadi pengkaji telah merenung untuk berfikir intervensi lain yang lebih sesuai untuk 6 orang murid ini. Intervensi 3, jari dan kertas warna. Apabila murid-murid telah dapat menambah menggunakan pembilang, gantikan pembilang dengan jari dan kertas warna semasa membuat pengkiraan. Murid-murid diajar ketika mengira jari dan mulut perlu digunakan serentak. Ini adalah contoh jari dan kertas warna. 6 tambah 9 jadi 15. Murid perlu baca dan mengira dengan jari bersama dengan mulut dalam masa yang serentak. 15 sudah melebihi 10, jadi 15 dia nak tambah kertas warna di tempat buluh. Teknik ini digunakan semasa membuat penambahan di tempat sah bila hasil tambah yang melebihi 10 dan terdapat 2 digit nombor, misalnya 18, nombor 8 akan ditulis pada tempat sah dan nombor 1 pula akan dikumpul semula pada tempat buluh. Keadaan ini dikatakan penambahan secara kumpul semula. Apabila keadaan ini berlaku, maka kertas warna digunakan untuk menandakan atau mengingatkan murid berkenaan terdapat nombor yang perlu dikumpul semula di tempat yang seterusnya, iaitu di tempat buluh. Ini adalah setelah jalankan intervensi ketiga 3 intervensi, dan ini adalah analisis jawapan bagi lembaran kerja 1, 2 dan lembaran kerja 3. Ada 6 orang murid, terdapat 5 murid ada kemajuan dan seorang murid dia tidak ada peningkatan. Kesimpulannya, daripada tindakan kajian ini, pengkaji telah menyedari bahawa satu cara penyelesaian atau teknik yang kita gunakan bagi sesuatu masalah tidak semestinya sesuai bagi setiap murid. Ia dapat dibuktikan dengan merujuk kepada keputusan kajian. Bagi murid-murid yang telah menguasai cara ini, saya berharap mereka akan mengamalkan dan menggunakannya bila membuat latihan matematik dan mengaplikasikan dalam kehidupan harian mereka. Manakala bagi mereka yang belum lagi menguasai cara ini, akan beri bimbingan khas supaya mereka tidak tercicir dalam penambahan kumpul semula. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pembentangan sementara. Saya dipersilakan panel untuk memberikan ulasan. Terima kasih on very good interjection. Ada beberapa perkara yang saya mendapatkan sedikit tambahan. Jumlah intervensi kajian ni 3 ya? Ya. Okay. Sebab saya lihat bila bincangkan pasal kajian ada 3 intervensi, tapi bila saya refer balik kepada objektif kajian, yang cuma nampak ada 2 intervensi. Jadi secara kaya menggunakan kita ada 3 intervensi. Jadi objektif kajian tu kita boleh pecahkan kepada 3. Kami kita nak tahu apakah kesan kepada setiap intervensi. Contohnya objektif kajian itu yang pertama untuk intervensi pertama. Objektif kajian kedua untuk melihat apakah kesan daripada intervensi kedua. Objektif kajian ketiga untuk intervensi. Jadi lebih jelaslah objektif kita. Okey. Satu lagi yang boleh nak highlight adalah di bahagian yang digunakan bila ada maklumat tempoh kajian.
Jadi itu antara maklumat penting yang untuk dimasukkan dalam report maklumat hasil kajian. Satu lagi cadangan saya ditimbangkan, kalau boleh bincangkan dengan lebih terperinci berapa soalan yang diberi masa ujian pra, masa ujian masa internet. Sebab kalau tak salah saya bila saya internet tersebut, tentang itu cuma beritahu secara umum bahawa ada dibuat ujian pra, ada dibuat ujian internet. Tetapi tidak ada perincian pada setiap ujian. Okay. Jadi adalah baik kalau kita masukkan information dan report. Keseluruhannya saya rasa dia kajian yang baik, kertas pun dia kajian baik, tetapi boleh kita tambah baik lagi dengan sedikit dengan correction di beberapa tempat yang ada dihighlightkan di dalam report. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Pada tahniah kuasa ini saya berdua tentang genetik kan. Kalau kita pergi ini saya tak tahu paper yang ditulis saya percaya dalam paper tu dah dekat, tetapi bila kita membahas sebahan macam berduri sekawakan ada sebahan so tengok pada mula-mula tadi kan kita percaya mungkin nanti kuantum paper ini nak petang di tempat lain yang lebih besar kan, yang mana tahu kan BPK untuk tempat lain kita tengok yang pertama ini punya instruksi pada tulis dalam kan yang campur kan bahasa Inggeris baik. Cuma jangan guna ayat yang terlalu panjang sebab bila PowerPoint dia points bukan jarangan ya. So kita terus kita interaksi kita pun sebenarnya yang kita nak memperkenalkan. So dua perkara ini pada saya boleh masukkan sebenarnya kaki nak tentang penambahan kumpul-kumpulan. Saya tak nampak sini apakah dia sebenarnya yang digambarkan konsep kumpul semula, saya tak jelas sebagai seorang yang saya baca ni, saya tengok ni saya seorang tidak boleh faham, jadi saya tak dapat gambaran yang jelas tentang konsep kumpul semula ini yang puan anggap sebagai isu ataupun plan dalam proses. So yang kedua tengok ini tak adalah ditegur tadi your literature review. This is not a literature review, ini apa tu macam pengenalan kan. Literature review mesti ada kelompok kajian-kajian sebelumnya ataupun isu-isu yang dihadapi oleh sekolah buat dari dulu yang pernah buat literature research sebelumnya. So next kita yang sebelumnya ini saya bukannya literature, ini adalah your konsep sebenarnya bukan literature review. Unless kau dia tulis siapa punya kajian itu. So next kita mental ini untuk action research bukan semua dia ada pelbagai school of thought macam puan nak lihat satu isu mungkin yang pertama langkah itu merupakan isu sebab itu kalau isu itu merupakan membuat refleksi bagaimana baiknya dan plan bentuk action dan bentuk reflect balik memaki patutnya lepas memaki itu kita reflect betul balik pada your isu mungkin 4 ataupun 5 lah kan dalam kita punya circle. So next kita tengok ini bukan metodologi ini apa tu kebimbangan puan terhadap kalangan murid-murid yang tak so kita tengok metodologi saya akan metodologi saya 1, 2, 3, 4 dan kita jelaskan. Next, ini pun findings and discussion ni banyak kita tengok ada beberapa slide. So kita masuk aktiviti satu buat dalam table lebih mudah. Aktiviti satu apa dia buat punya isu dan apa dia punya dapatan. Table 2 aktiviti 2 apa dia, aktiviti 3 apa dia. So aktiviti buat kita nampak dia jawab tidak jawab aktiviti yang pertama. So ini semua yang discussion pun sebenarnya bolehlah dimasukkan ke table seterusnya. Ini dari saya kata masuk dalam satu table dia tak banyak PowerPoint pun lagi mudah. Kita banyak bercakap saja, ini PowerPoint sebagai bahan buat saja. Tengok tadi yang paling saya tadi, tidak apa, dan menyedah sekali.
conclusion tu. Adakah ini satu conclusion yang betul tepat dan betulnya satu cara penyiasatan teknik yang kita gunakan dan tidak sesuai bagi setiap orang. Sedangkan kita nak cakap tentang isu tadi, kumpul semula itu yang kita jawab. Ini berkali punya apa tu your perasaan saja. Dan yang kedua tu kita bagi data. Yang 6 orang muda tadi memang ada jadi tunjukkan. So 6 orang itu apa step yang kita pergi buat untuk tunjukkan mereka tentang tingkatan yang tak berkaitan. Itu yang kita jelaskan. Jadi bertanya lah kepada kita. Terima kasih. Terima kasih di atas ulasan daripada yang berbahagia Dr. Muhammad Suhaimi bin Muhammad Ali dan Dr. Nur Atidah. Seterusnya kita pergi pada sesi soal jawab. Dipersilakan tuan dan puan-puan, sekiranya ada kemungkinan bila kerana tiada sekarang pertanyaan, tiada soalan, kita seterusnya pergi pada pembentang ketiga. Pembentang ketiga daripada SMK Seri Teja Grouping. Dipersilakan Tuan Ranka binti Ferry Ranka. Yang berbahagia, Datuk Dr. Muhammad Suhaimi bin Muhammad Ali, Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak, yang berusaha Pegawai PPD Kintas Selatan Dr. Mio Hamdan Haji Ghazali, para pembimbing, penilai daripada UiTM dan juga UTA, para pegawai PPD, para guru dan juga para guru yang saya hormati sekalian. Nama saya Peranika binti Heriranto daripada Pusat Tingkatan 6 SMK Seri Teja. Tajuk kajian saya ialah aplikasi teknik kuadran root dalam meningkatkan penguasaan fakta khusus bagi mata pelajaran pengajian perniagaan dalam kalangan pelajar tingkatan 6 Pusat Tingkatan 6 SMK Seri Teja. Okey, jika dilihat di sebelah kanan, okey, teknik kuadran root yang saya cadangkan ini adalah daripada konsep matematik, iaitu untuk satu kitaran lengkap kuadran, kita panggil satu bahagian itu adalah kuadran. Dan root itu adalah tujuannya untuk menunjukkan aliran, okey, pergerakan di antara satu kuadran ke kuadran yang lain. Okey. Seperti yang semua boleh lihat di hadapan, okey, punca mengapa saya boleh timbul idea untuk menjalankan kajian ini adalah apabila saya melihat analisis keputusan peperiksaan STPM pengajian perniagaan semester 1 2019 menunjukkan pencapaian yang sangat lemah. Hanya 12 orang sahaja daripada 36 pelajar daripada calon yang mendapat lulus penuh, manakala 8 orang lagi lulus sebahagian. Dan selebihnya iaitu 16 orang mendapat markah gagal F. Jadi di sini saya mula dapat mengenal pasti kenapa keputusan ini menjadi sangat rendah. Yang pertama kerana penguasaan fakta khususnya yang lemah dan juga tahap motivasi pelajar itu sendiri yang lemah. Okey. Berdasarkan analisis soalan peperiksaan tahun-tahun lepas, purata minimum untuk pelajar purata minimum 35 markah adalah daripada soalan fakta khusus sahaja. Jadi daripada 100 markah tersebut, 35 tu sekiranya pelajar boleh dapat, dia sudah menghampiri untuk markah lulus. Kerana markah lulus adalah sebanyak 36 markah. Ini menunjukkan wujudnya keperluan pelajar untuk menguasai fakta khusus bagi memastikan peratus pelajar lulus mata pelajaran pengajian perniagaan meningkat. Jadi untuk kajian kali ini, saya memilih bab 6 iaitu pengenalan kepada pengurusan. Kenapa saya pilih bab 6 ini sebagai bahan ujian kepada pelajar? Kerana bab 6 ini adalah satu bab yang mempunyai kekerapan soalan yang paling tinggi berbanding bab lain dalam semester 2. Okey, kita pergi ke kajian literature. Pertama sekali, tujuan penggunaan pelbagai kaedah dalam proses
pengajaran dan pembelajaran ialah menggerakkan motivasi dalaman pelajar supaya terus berminat mengikuti pengajaran guru. IRMA 2016. Jadi untuk seorang pelajar itu kekal untuk fokus dalam pembelajaran, dia perlu mempunyai motivasi dalaman pelajar. Jadi dalam kajian saya ini, saya lihat sekiranya pelajar itu tidak yakin, tiada motivasi bahawa dia boleh menghafal, menguasai fakta khusus, dia tidak boleh meneruskan pembelajaran dengan baik. Yang kedua, masalah sukar mengingat fakta ini perlu diatasi kerana ia akan menjadi halangan untuk mendapatkan pencapaian yang lebih baik, yang lebih tinggi. Kang Giok Ling 2015. 4 perkara utama yang memerihalkan sahsiah pelajar ialah extraversion, introversion, sensing intuition, thinking feeling dan judging and perceiving daripada Hatcher 1999. Daripada kajian, daripada kenyataan Hatcher ini, saya mengambil poin pentingnya iaitu sensing, thinking dan juga judging. Judging untuk saya terapkan dalam teknik kuadran root yang saya cadangkan tadi. Yang keempat, kajian Wittgen 1954 mendapati pelajar yang berdikari lebih cenderung memiliki sifat analytical dan kurang menghiraukan tekanan rakan sebaya ataupun arahan semasa pengajaran. Jadi dia boleh untuk kekal fokus dalam pembelajaran kerana dia seorang pelajar yang berdikari. Felder and Salomon 1988, 4 dimensi gaya pembelajaran ialah dimensi input, yang melibatkan visual atau verbal, pemprosesan, aktif atau reflektif, pengamatan iaitu kepekaan atau intuisi dan juga kefahaman iaitu sequential atau global. Yang keenam ini adalah berkenaan tentang model VAK. VAK ini adalah visual, audio dan juga kinestetik. Daripada kajian Murdoch Teacher Center 1984, mereka mendapati pelajar memahami dan mengingati penerangan dengan lebih baik apabila melihat suatu teks, bentuk perkataan, menggerakkan bibir ketika membaca, terutama apabila mempelajari sesuatu yang baru dan apabila mencuba terus aktiviti melalui hands-on. Di sini saya maksudkan tentang kalau daripada teknik yang saya cadangkan ini adalah sentuhan pelajar daripada penulisan dan juga kertas. Okey, dan yang terakhir untuk menurut Peter Jonas 2022, brain-based learning merupakan pendekatan berpusatkan pelajar yang memastikan pembelajaran individu adalah lebih berkesan dan juga berkekalan. Baik, kita teruskan dengan metodologi kajian. Okey, untuk metodologi kajian, saya mulakan dengan tinjauan awal, merancang tindakan, pelaksanaan tindakan dan pemerhatian, kemudian pergi kepada refleksi. Okey, jadi untuk tinjauan awal ni, saya telah pun secara lisan menemu bual memberikan pilihan, 4 pilihan kepada pelajar, apakah punca-punca mereka tidak mampu untuk mencapai pencapaian baik dalam pengajian perniagaan. Kemudian hasil daripada itu, saya mula pula merancang tindakan. Untuk merancang tindakan ni, seperti yang saya jelaskan tadi, saya masukkan model VAK dan juga brain-based learning ini dalam perancangan saya. Jadi hasil daripada gabungan kedua model ini, saya mencadangkan teknik kuadran root. Seterusnya, saya pergi kepada pelaksanaan tindakan. Saya kumpulkan pelajar, berikan taklimat dan berikan dia satu tempoh masa untuk melaksanakan pembelajaran secara kendiri menggunakan teknik kuadran root. Dan seterusnya, membuat refleksi. Okey, ini adalah hasil tinjauan awal yang telah saya dapat daripada para pelajar. Okey, pilihan yang diberikan adalah tidak suka pengajian perniagaan, masa yang diberikan tidak cukup, tidak tahu atau tidak faham pengajian perniagaan, malas atau gagal menghafal fakta khusus. Okey, oleh kerana kajian ni saya jalankan kepada pelajar tingkatan 6, saya punya responden
adalah pelajar tingkatan 6 yang mengambil pengajian perniagaan. Seramai 22 orang. Ada 2 kelas di Pusat Tingkatan 6 Sri Teja dan total pelajar tersebut ialah 22 orang. Dan seperti yang puan-puan boleh lihat di hadapan, okey, 64% daripada pelajar ini iaitu 14 orang, okey, membuat pilihan bahawa mereka tidak dapat skor pengajian perniagaan kerana malas ataupun gagal menghafal fakta khusus. Okey, sebelum saya pergi kepada pelaksanaan. Okey, selepas mengetahui tentang keadaan pelajar, saya telah pun memberikan ujian pra kepada pelajar. Ujian pra ini adalah untuk mengkaji penguasaan fakta pelajar. Dalam set ujian tersebut, saya sediakan 100 soalan fakta khusus untuk bab 6 sahaja. Pengenalan kepada pengurusan. Okey, 100 soalan itu diberikan kepada 22 orang pelajar tersebut. Kemudian, okey, setelah saya mendapatkan hasil daripada ujian pra tersebut, saya buat pula pelaksanaan tindakan sesi pemulihan kuadran root. Untuk kita memulakan untuk memberikan masa kepada pelajar untuk menggunakan teknik kuadran root, saya perlu memberikan penerangan terlebih dahulu kepada pelajar, berikan asas kepada mereka untuk menggunakan teknik ini. Jadi saya mulakan dengan taklimat untuk mereka mengenal pasti fakta khusus. Okey, untuk pengajian perniagaan, adanya fakta khusus dan juga fakta bukan khusus. Jadi seperti yang saya cakap tadi, 35 markah tadi, purata minimum itu adalah daripada fakta khusus. Markah untuk lulus 36. Jadi sangat penting untuk pelajar menguasai fakta khusus. Jadi aktiviti pertama, saya terangkan kepada pelajar bagaimana untuk mengenal pasti fakta khusus. Okey, pelajar dikumpulkan dan diberi penerangan. Kemudian dilanjutkan pula dengan pembinaan jadual kuadran root seperti yang tuan-puan boleh lihat. Okey, kuadran root ini adalah sebenarnya puan boleh bayangkan sebagai sehelai kertas dibahagikan kepada 4. Okey, dan kita mulakan dengan Q1 copy, Q2 paste, Q3 repeat, Q4 redo. Okey, 4 bahagian ini setelah kita bahagikan, pelajar akan melipat bahagian kertas tersebut. Jadi paparan yang di atas sekali ialah Q1, yang kedua ialah Q2 dan seterusnya. Okey, setelah pelajar diberikan taklimat tentang kenal pasti fakta khusus dan juga pembinaan jadual kuadran root, saya teruskan pula dengan pelaksanaan teknik kuadran root, di mana untuk taklimat kenal pasti fakta khusus dan pembinaan jadual kuadran root, saya jalankan pada 6 hari bulan 7 2023. Sorry, maafkan saya. 2022. Okey, jadi untuk pelaksanaan teknik kuadran root, saya berikan tempoh masa kepada pelajar untuk menggunakan teknik ini selama 2 minggu. Okey, 2 minggu diberikan kepada pelajar untuk menggunakan teknik ini untuk menghafal bab 6, pengenalan kepada pengurusan. Okey, jadi pada 21 hari bulan 7 2022, saya buat pula ujian pos. Okey, ujian pos itu saya namakan dia sebagai penilaian fakta khusus, PFK. Ini PFK yang kedua. Ujian pra yang pertama tu adalah PFK yang pertama. Okey. Di sini saya nak terangkan dengan lebih jelas bagaimana teknik kuadran root ini kita laksanakan. Okey, kita pergi kepada Q1. Memang pelajar akan terus membuat rujukan fakta khusus daripada modul. Dia akan menyebut sambil menyalin di bahagian Q1. Dia kena pastikan ejaan, urutan, proses semuanya tepat. Kemudian dia akan buka semula kertas tersebut, pergi ke paparan Q2. Okey, jadi dia akan nampak Q1 dan juga Q2.
Sekali lagi dia akan paste. Maksudnya dia copy balik, dia paste di Q2. Dia menyalin semula fakta, pelajar menyalin semula fakta khusus yang ada di bahagian Q1 ke ruangan Q2. Pada waktu ini, pelajar secara tidak langsung, dia cuba menghafal sambil menyalin fakta tersebut. Seterusnya pergi ke Q3. Di bahagian ini, pelajar akan menyenaraikan fakta khusus tanpa membuat sebarang rujukan. Q1, Q2 membuat rujukan, Q3 tidak membuat rujukan. Okey, setelah dia selesai, pelajar selesai menulis fakta khusus tersebut, okey, pelajar akan membuat rujukan, akan menyemak. Bukan membuat rujukan, dia akan menyemak. Sama ada fakta khusus yang dapat lekat dalam ingatan pelajar itu tepat ataupun tidak. Urutan proses dia teratur ataupun tidak. Okey. Kemudian pelajar akan membuat pembetulan jika terdapat kesalahan dalam bahagian Q3 ini. Jadi di ruangan Q3 tersebut dia akan terus betulkan di situ juga. Okey, jadi dekat sini sehingga Q3 ini pelajar sudah membaca, sudah menyebut, sudah menyalin, sudah membuat output kali pertama. Okey, kita pergi ke Q4. Yang terakhir, sekali lagi pelajar akan menyenaraikan fakta khusus tanpa membuat rujukan. Menyemak senarai fakta khusus di Q4 ini dengan membuat rujukan daripada Q1. Memberi penilaian kepada bilangan fakta khusus yang tepat. Jadi sebarang pembetulan yang dia telah lakukan di Q3, dia teringat dia telah buat kesalahan. Jadi dia akan buat pembetulan di Q4. Okey? Di bahagian Q4 ni, pelajar akan membuat penilaian. Penilaian sama ada dia betul semua ataupun dia salah. Sekiranya dia masih salah, dia boleh ulang sekali lagi cycle ini sehingga dia berjaya untuk menghafal. Okey, kita pergi kepada dapatan kajian. Okey, kita pergi kepada dapatan kajian yang di sebelah kiri, okey, adalah jadual 2 iaitu perbandingan keputusan ujian pra dan juga ujian pos. Okey, untuk ujian pra, okey, untuk pelajar untuk skala 76 hingga 100, maksudnya dia betul 76 fakta hingga 100 fakta. Jadi tak ada lagi pada ujian pra, kosong. Tiada pelajar yang berjaya untuk skor markah. Okey, kemudian untuk betul 51 hingga 75 ada 4 orang pelajar, betul 26 hingga 50, 7 orang pelajar, betul 1 hingga 25 fakta, 8 orang. Salah semua sebanyak 3 orang. Salah semua ini termasuklah dia mencuba menjawab dan dia kosongkan langsung tidak menulis apa-apa. Okey. Kemudian pergi kepada ujian pos pula, kita boleh lihat untuk pelajar yang betul semuanya, okey, sebanyak 55 orang, 23% peningkatan daripada 0%. Kita timbullah 5 orang yang betul semua. Kemudian dan untuk untuk salah semua pula, tak ada yang salah semua. Kosong. Jadi dekat sini kita boleh nampak peningkatan. Kita lihat pula perbandingan untuk min skor ujian pra dan pos. Okey? Untuk min skor ujian pra 29.1. Manakala ujian pos 62.9%. Jadi ini wujudnya perbandingan, okey? Peningkatan yang kita boleh lihat daripada keputusan ujian. Okey, daripada kajian yang saya jalankan ini, keputusan ujian menunjukkan berlakunya peningkatan sebanyak 33.8%. Okey, kita berjaya untuk sekurang-kurangnya pelajar ada markah dalam kertas pengajian perniagaan. Dan ada pelajar yang boleh menguasai fakta khusus sepenuhnya sebanyak 5 orang. Okey. Dapatan kajian ini mendapati bahawa terdapat peningkatan terhadap penguasaan fakta khusus pelajar di samping meningkatkan keyakinan kemampuan hafalan fakta. Ini yang saya maksudkan sebagai motivasi. Bila
bila kita boleh berjaya buat walaupun dalam peningkatan yang minimum, dia akan meningkatkan motivasi. Pelajar akan rasa dia boleh laksanakan tugasan ini, boleh mendapat markah dalam peperiksaan kali ini. Okey. Pelajar juga menunjukkan persepsi penerimaan positif terhadap penggunaan teknik kuadran root dalam proses pengajaran dan pembelajaran pengajian perniagaan tingkatan 6. Jadi, hasil daripada kajian ini, okey, kita dapat lihat penguasaan fakta khusus dapat ditingkatkan beserta juga motivasi pelajar. Seperti yang saya tekankan tadi, dalam meningkatkan keyakinan, kemampuan hafalan fakta khusus pelajar. Okey, untuk kajian ini saya ada sediakan beberapa cadangan, okey, untuk kita praktikkan dalam PDPC. Okey, untuk teknik kuadran root ini, ianya sesuai untuk dijalankan untuk mata pelajaran yang mempunyai fakta khusus yang banyak. Kerana pengajian perniagaan ini, skema pemarkahan dia sangat bergantung kepada fakta khusus. Walaupun pelajar ataupun calon tu tersalah satu huruf dalam ejaan, dia tidak mendapat markah langsung. Proses pun sekiranya dia bertindan ataupun tak mengikut urutan secara langsung, markah tiada untuk pelajar. Jadi untuk mata pelajaran yang perlukan penguasaan fakta khusus yang tepat sesuai untuk menggunakan teknik kuadran root ini. Okey, dan teknik ini boleh kita gunakan sebaik sahaja guru selesai PDPC. Okey, untuk teknik kuadran root yang pertama. Kemudian boleh berikan tugasan kepada pelajar untuk laksanakannya untuk menguatkan lagi, meningkatkan keberkesanan penguasaan fakta khusus dalam 24 jam selepas belajar. Okey, jadi ini adalah taklimat semasa saya laksanakan teknik kuadran root, okey, beserta 22 orang pelajar pengajian perniagaan. Okey, ini semasa taklimat tersebut juga semasa pembinaan kuadran root. Okey, ini contoh gambar pelajar bagaimana dia melipat kertas tersebut, paparan mengikut step 1, Q1, Q2, Q3 dan juga Q4. Ini hasil kerja pelajar. Kalau jika puan boleh lihat, yang Q4 tu ada skor markah dia. Okey. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Puan, terima kasih sekali lagi di atas pembentangan yang disampaikan oleh Puan Pranika. Seterusnya dipersilakan panel untuk menyampaikan kasih. Terima kasih Dr. Nika atas demonstration. Saya yang review report laporan kajian tindakan kualifikasi juga dan tanya sebab sangat-sangat bagus pada saya dapat memahaminya. Nanti Puan dapat review ni bagi tengok kebanyakan komen saya bagus-bagus. Terima kasih. Dan bila saya mendeteksi diri saya, saya buat deteksi. Jadi kan saya baca kajian tindakan dan apa saya ada skills. Sebagai pelajar, saya accounting, okay, saya ini yang saya buat sebenarnya. Okay, sebab you know how accounting student prepare income statement and balance sheet cannot make mistake. Okay, saya pun tak boleh buat mistake. Okay, 50% ke 60% pun angkat je nanti untuk accounting student. So sama lah. Sama ya. Tapi saya buat yang ini cuma tidak systematic macam buat bersembahkan. Tapi yes, I did that. Dan saya suka sangat teknik ni because in the end kita tengok ketidakbergantungan. Jadi pada situ habis masa kita. Ya. Dan copy paste and then Repeat, redo. Itu you dah tak boleh repeat. Okay, so sangat bagus teknik. So saya harap boleh apply dan Baik, terima kasih Wan. good luck. Okey. All the best. Pertanyaan Puan Veronica, Malaysia orang mana? Ya, saya.
Orang Malaysia pun Orang Malaysia tapi ayah saya memang ada darah Indonesia. Oh, saya Kampar. banyak. Kampar. Bukan Kampar, orang Kampar. Ya, macam awal. Oh ya, sama kita. Dari segi review tadi nampak dengan jelas semua perkara yang menyebabkan mengapa mereka tidak pinanginya, pertama sebab privasi dan satu lagi memang lemah penadiannya. So kalau dapat dalam jadi point masuk juga data pencapaian sekolah. Oh baik. Sekolah ini saja maksudnya kalau dapat di Perak cantik. Paper pengurusan pengajian perniagaan ni macam mana dia punya ni kan, jadi ini. Dan mungkin nanti kalau nampaknya memang tak menarik, bukan tak menarik, kadar kelulusannya yang rendah mungkin boleh dijadikan sebagai satu LDP lah, Professional Learning Community Program di seluruh Perak InsyaAllah. Yang keduanya model PAK dengan Class-D learning ni macam mana dengan Puan cakap tentang model tiba dia jadi teknik quadrant rules. Boleh saya jelaskan ke? Okey. Pertama sekali untuk model VAK ni sebenarnya guru-guru pun dah terapkan sebenarnya. Pertama sekali visual. Visual ni maksudnya melihat, membaca. Okey, daripada literature review yang saya tulis di situ, okey, apabila melihat sesuatu teks berbentuk perkataan, itu dah kita masukkan dalam visual. Kemudian bila dia menyebut tu kita dah kelaskan dia sebagai audio. Kemudian kinestetik maksudnya dia hands on. Dia bukan semata-mata menghafal sahaja. Dia ada pergerakan, ada sentuhan. Okey. Kemudian itu untuk model VAK. Untuk brain based learning, saya terlupa nak cakap yang ni tadi. Okey. Untuk brain based learning dekat menggunakan model brain based learning ini, dia mengesyorkan untuk pembelajaran ataupun sesi PDPC itu sendiri bukan semata-mata hanya dengan menahan pelajar di dalam kelas sahaja dalam satu tempoh yang lama. Dia perlu ada pergerakan, perbuatan dan sebagainya. Jadi yang ditekankan, salah satu yang ditekankan dalam brain based learning ini adalah praktis, iaitu latihan. Okey, bila kita cakap tentang latihan, kita kaitkan pula dengan fikiran bawah sedar. Okey, bawah sedar. Okey, untuk fikiran bawah sedar ni ada pula item pola pengesanan. Bermaksud di sini apabila pelajar seringkali ataupun berturutan melaksanakan sesuatu tindakan, dia akan tersemat dalam minda mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti kebiasaan. Pergi kepada yang next. Yang ini contohnya bila bagi yang ini, kita mungkin yang lain faham proses copy paste repeat dari itu. Kalau saya bagi contoh, dia punya fakta khusus yang kita tapi terang saya cuma nak beritahu apa dia fakta khusus yang ada dalam subjek ini supaya nampak lebih jelas masa persembahannya tidak. Saya video masalah dia ada ada. Tapi sejak awal sini kita dapat idea lah. Apa yang dimasukkan dengan kopi apa seperti yang kata fakta khusus. okey. Itu kita pertama jawab. Baik. Istilah. Bila kita dalam kata pendidikan, dia tahu satu sampai ke 6 kita sebut apa dia? Murid. Bukan pelajar. Pelajar. Dia kata nanti diterbitkan dalam satu jurnal yang berwasit, kita gunakan murid. Pelajar ni untuk pelajar universiti kan. Daripada pra sampai ke tingkatan kita kalau di IBT
Saya pun fikir macam tu, pra tu sebab saya dah tak belajar. Tak apa dia menghantar pendidikan aja. Baik. Satu lagi dah buat master. Ya. Tu saya cadangkan kalau tuan buat PhD, kembangkan dia menarik. Baik. PhD dah buat. Baik. Tuan tu akan sekali lagi di atas dasar belajar pada daripada Tuan Rizal Niyani dan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Suhaimi bin Muhammad Ali. Seterusnya kita pergi pada sesi soal jawab. Garis depan ada. Okay. Baiklah. Kalau tiada soalan, seterusnya kita pergi pada pembentang terakhir untuk kami ya. Iaitu dipersilakan Cik Chow Shah. Dari SPK kita yang panggil soalan. Dr. Muhammad Suhaimi, Dr. Mio Hamdan, panel-panel, pegawai-pegawai, guru besar, pensyarah, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Tajuk kajian tindakan saya adalah meningkatkan peratusan kehadiran murid ke sekolah. Kita melalui program Kampung Timah Life Garden yang ringkas PKTLG. Itu program kita. Okey. Kajian tingkatan ini dijalankan untuk meningkatkan peratusan kehadiran murid ke sekolah. Kita melalui PKTLG. Tinjauan awal telah dilakukan iaitu pemerhatian. Didapati murid-murid berasa bosan terhadap proses PMP kaedah tradisi. Pengumpulan maklumat ketidakhadiran murid ke sekolah diperoleh daripada unit HAM dengan kerjasama semua guru. Objektif kajian dan soal kajian. Objektif umum, tujuan kajian tindakan ini adalah untuk meningkatkan peratusan kehadiran murid. Objektif khusus, meningkatkan minat murid belajar melalui aktiviti PKTLG. Kita juga meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti PKTLG. Literature review. Persekitaran pembelajaran yang kondusif untuk pembelajaran murid adalah faktor utama penting dalam memastikan murid memberi fokus kepada pembelajaran. Ya, untuk mendalam sesuatu projek pembelajaran itu IPAHIM daripada 2012. Lagi, literature kedua, menjalankan pengajaran dan pembelajaran di luar bilik taja. Ini juga baik untuk menjadikan kewajipan untuk pendidikan dan kesejahteraan kanak-kanak. Ini Macan 2019 punya. PKTLG merupakan satu program untuk menerapkan pembelajaran abad ke-21 bagi memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam dunia yang berkembangan besar. Okey, metodologi. Responden kajian melibatkan semua murid di Kampung Timah. Alat pengukur digunakan untuk adalah pemerhatian, temu buah, soal solidik dan analisis data. Kita ada berbual dengan ibu bapa, kita juga pemerhatian murid, kita ada tanya, ada call, lagi analisis data ini daripada unit HAM APTM. Terus kehadiran. Lagi tempo adalah 12 minggu, 3 bulan kita buat. Finding dan discussion. Daripada refleksi yang dibuat, kita dapati murid berasa bosan. Dia tidak berminat untuk hadir ke sekolah kerana dia tidak berminat untuk belajar. Lagi, ibu bapa juga memandang remeh isu tidak hadir murid. Kita ada call ibu bapa, mereka walaupun beritahu dia murid dia sentiasa absent datang ke sekolah, tapi mereka tidak ambil tindakan. Lagi segelintir murid juga mengentarkan kesalahan mereka walaupun diambil tindakan secara serta-merta. Murid juga tak kisah. Kamu beritahu dia, tak datang dia, tak datang saja. Itu saja. Okey, tindakan. Tindakan kita mewujudkan suasana kondusif untuk pembelajaran di luar bilik taja melalui life garden. Aktiviti. Banyak aktiviti yang dijalankan di sekolah saya di luar bilik taja. Yang pertama, satu murid satu pokok jasmin. Kita ada satu program yang menjemput PPT. Kita saya datang juga pembukaan
untuk semua murid kita ada satu taman, kita tanam pokok sama sana. Murid dia juga bertanggungjawab menjaga pokok-pokok jasmin. Dia menyiram, memupuk baca dan menjaga dia besar untuk menambah, mencantikkan persekitaran sekolah kita. Main peranan, ini kita program ini dijalankan semasa PTP. Cikgu akan melakukan aktiviti role model bagi murid pelajar, lagi membawa murid pelajar di luar bilik belajar. Di depan ayah di sekolah, kita ada mewujudkan satu ruang bagi murid memelihara hidupan ayah tawa di kolam kecil di sekolah. Mereka yang sendiri memelihara ikan itu, memberi makanan, menjaga tumbuh-tumbuhan air dan sebagainya. Yang keempat, projek kehijauan sekolah. Ini kita melaksanakan banyak program seperti bermain layang-layang di sekolah, eco-visualan. Lagi kita ada satu kebun yang menanam pokok di sekolah. Murid-murid menanam pokok sendiri, memetik pokok sendiri, juga menjual hasilan mereka kepada ibu bapa. Yang kelima, eco-recycle. Kita ada satu ruang bagi murid mengumpulkan barangan kita semula. Mereka sendiri yang mengumpul barang di sana, lagi menjual barangan kita semula itu kepada pihak swasta. Kita mencari lori, ambil, lagi kutip wang itu disimpan untuk menjalankan program Eco School. Aktiviti kaya hidup sekolah sejahtera dan sihat. Ini kurikulum. Tadi kita ada buat satu cabutan berdoa untuk kehadiran penuh. Sesiapa yang kehadiran bulan itu dia mendapat ganjaran. Kita ada bagi hadiah kecil untuk menarik mereka. Kalau dia datang ke sekolah, dia dapat ganjaran itu. Okey. Hasil kajian. Murid telah mengubah sikap pasif semasa seksi pembelajaran. Mereka juga berasa seronok belajar di sekolah. Minat mereka bertambah. Mereka sudi hadir ke sekolah. Murid juga aktif di dalam maupun di luar bilik belajar. Semua aktiviti mereka akan bercampur, bermain dan belajar. Peningkatan beratusan kehadiran murid ke sekolah juga bertambah. Kamu boleh jelas melihat ini data daripada APTN. Analisis kehadiran murid bulan Mac hingga Jun dia bertambah naik. Daripada 69.48 sampai bulan Jun dia sudah sampai 92.18. Itu peningkatan yang tinggi. Okey, conclusion. Berdasarkan dapatan analisis data, pemerhatian dan temutua, kajian ini telah berjaya. Dia mencapai objektif. Kehadiran murid juga meningkat. Kita juga dapat situasi suasana sekolah juga konduktif dan berbagai aktiviti yang menarik meningkatkan minat murid belajar di sekolah. Bilangan murid yang terlibat dalam semua aktiviti PKT LG juga mencapai 100%. Secara keseluruhannya, program Kampung Timah Life Garden berkesan dalam meningkatkan kehadiran murid ke sekolah. Okey. Pembentangan saya sampai sini saja. Terima kasih. Dapat penyampaian perkataan kesempatan. Mungkin kita silakan dengan pilihan. Saya menilai buat nanti kalau yang Okey. cuma saya just highlight things yang tadi pendapat saya penting boleh buat penampilan. First thing is banjuk. Okay, sebab kalau daripada apa yang saya tinggal kampung Timah daripada meningkatkan 200 bulan lebih semula. Okay, saya merujuk kepada annual kajian datang yang berwarna dan saya menunjukkan so saya cadangkan item
memupuk minat pelajar dan meningkatkan grade dalam sesi pelajaran dan pembelajaran melalui program Kampung Timah Ladu Gadil untuk meningkatkan partisipasi dalam bentuk sekolah. Saya tak berapa biasa tulis dalam pembelajaran pembelajaran, tapi kalau based on apa yang diberikan oleh dalam manual, inilah betul-betul yang dibuat dalam. Maaf kalau saya salah. Sebab saya memang besok manual. Saya pintu balik manual dan buatkan penipu. Tapi ada manual kan? Okay. And then ada juga sedikit poin dalam penambahan baik dan subscribe. Tapi nanti saya tak pernah ada di sini. Nanti pihak pendidik ada tempat daripada PT. Okay, cuma jadual. Okay, saya ada mention juga sini jadual pelaksanaan tidak ada dalam laporan. Okay. Okay, sebab kepada saya kalau ambil jadual pelaksanaan pelaksanaan dia lebih clear apa yang berlaku So macam mana tindakan awal aktiviti dalam PLT dilaksanakan dalam 12 minggu. Okay, hari minggu dan subjects. Maksudnya jadual tu bila kita tengok je kita boleh faham. Okay. And then saya tertarik di dalam laporan. Okay, ada dimensionkan sebagai dilaporkan bahawa aktiviti yang dijalankan ini sebenarnya melintas kepada maaf saya satu je actually kita belajar sendiri lah macam you ada mention split classroom, a few other methods, sangat menarik. Tetapi saya tak boleh mappingkan itu pada aktiviti. Cuma bila saya discuss dengan nurul tadi, bila buat publication nanti, bila dia menulis artikel, sangat cantik sebenarnya kalau dipecahkan. Maknanya dipecahkan, katakan dibuat kaedah split classroom melalui program ini. Untuk meningkatkan yang sangat banyak itu. Sebab memang ada mention terus method jadi saya katakan beda pengajaran dan pembelajaran. Saya pernah sekali nampak 3-4 paper, 2-3 paper boleh tahu. Cuma tajuknya tidak fokus kepada pembelajaran di mana diterapkan kaedah itu di dalam aktiviti program tadi. Kami macam boleh keluar macam itu. Okay, sebab ini laporan saya faham. Dia laporan juga laporan saya nampak di sini juga saya tak pandai nak teka kat mana aktiviti yang berlaku dalam classroom method. Kalau Encik Chow boleh ingat, kalau saya sebab itu kita pada teori dalam kaedah mengajar kan. Okay, itu komen saya lah. Okay, nanti in details kita akan discuss. Okay, thank you, Man. Terima kasih Cik Chow dan tim Puan Tan dan Cik Kong. Saya lihat ini satu perkataan yang sangat menarik lah dalam menarik minat murid untuk balik ke sekolah. Cuma saya tidak pasti sebab ini adalah action research. Jadi kita punya fokus kita sangat berfokus. Adakah dia untuk tahun 1, tahun 2 atau tahun 6 ataupun untuk keseluruhan murid sekolah ini dan actually berapa ramai murid sekolah apa tu STKC Kampung Timah ni? Tahun lepas 85. SKM atau Bukan SKM. Dia luar bandar. SKM lah. Dia tak kira SKM. Dia masih jadi dia sekolah ya. Ya. Jadi bila ada sekolah punya combine class dan jatuh semua tak berlaku. So sekarang saya itulah cuba bila paper ni nak dijadikan satu masalah jenama dan gitu kan. Dan saya nak kita lebih jelas bahawa fokus dan objektif kajian ni betul untuk meningkatkan kadar murid
yang kita tunjuklah daripada awal kita tidak ada data pun ditunjukkan patut kehadiran murid di sekolah ini untuk tempoh masa 1 tahun ke ataupun dalam tempoh tahun sepanjang tahun 2022 sebab daripada pekerjaan saya, daripada analisis saya lah semasa saya bertugas sebagai pengarah pendidikan, data kehadiran murid-murid di SJKC paling tinggi berbanding dengan SK dan SJKT dia sampai 96% keseluruhan negeri Perak. So akhirnya bila sekolah ini cuma 68% tadi nampak agak display kerana bilangan muridnya sedikit dan kehadirannya pun lemah. Mungkin ada kaitan dengan SSE daripada ibu bapa juga. Jadi itu kena tengok. Kemudian bila Chow tentang paper ni tunjuklah timah dan ini tunjuk di sini kita tengok mana bentuknya dan kalau tunjuk ke dalam bentuk foto bagaimana 6 subjek yang disebut tadi 6 aktiviti itu diintegrasikan untuk siapa. Kita tadi dia sebut tentang membrana mungkin dia boleh tahun 1, yang dalam pokok mungkin dia boleh tahun 6. Jadi kita buat satu gambar ajar yang jelas dan kita nampak terus gambaran 6 aktiviti. Dalam laporan ada gambar tapi PowerPoint itu tak ada. Okay. Dan dari segi penggunaannya, penggiliran sebab kita di sekolah ada jarak waktu bila yang boleh tahun 1 guna, tahun 2 hingga tahun 6 dari segi subjeknya apa yang menyebabkan berlaku, apa bukti yang menyebabkan ini satu faktor yang menyebabkan kini peningkatan murid ke sekolah. Jadi kita nak tengok sekian kejutannya. Thank you. Sekali lagi merakamkan ribuan terima kasih kepada Tuan Rizal Amilani dan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Suhaimi bin Muhammad Ali. Seterusnya kita pergi pada sesi soal jawab. Kita ada kemungkinan ada soalan tuan-tuan dan tuan-tuan. Kerana tiada soalan ya, maka berajarlah bagi pekerja pembentangan kajian tindakan guru PPI Kinta Selatan. Ribuan terima kasih diucapkan kepada penilai kita yang hadir pada petang ini iaitu Dr. Nurul Hafidah, Puan Rizal Liani dan panel jemputan pada petang ini iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Suhaimi bin Muhammad Ali. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada pembentang pada petang ini. Selaku pengacara nanti saya mohon berkenalan jika terdapat kesalahan dan kecacatan semasa mengendalikan acara ini. Okey, untuk seterusnya sebentar lagi tuan-tuan adalah majlis minum petang. Selepas itu tuan-tuan akan masuk semula kat sini untuk sesi atau majlis penutupan. Itu sahaja. Terima kasih tuan-tuan. Pada pelajaran ini, kerjasama yang telah lakukan, kita akan duduk di kafe PDP Negeri Selatan di belakang dekat saja dalam 20 minit macam tu baru kita akan masuk majlis penutupan dan seterusnya kita akan ada sesi kelam. Okay, saya mohon semua dengan kerjasama kali masuk lagi. Kita akan set up bilik sekejap.